إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatim menyeru kepada kita semua untuk mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak akan diterima amal perbuatan seseorang kecuali dengannya. Tidak akan diterima ketaatan seseorang kecuali dengannya. Dan tidak akan disambut dipelawa oleh Allah nanti di akhirat kecuali datang dengan berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bertakwalah engkau kepada aku, wahai orang-orang yang berakal. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memperingati Hari Guru, mengenang akan jasa baik mereka yang telah menyumbangkan ilmu yang telah diberikan dan diamanahkan oleh Allah kepada mereka untuk disampaikan. Dan ini adalah merupakan satu tanggungjawab kepada seseorang yang berilmu dan mempunyai pengetahuan untuk menyampaikan kepada orang lain. Oleh kerana ilmu itu adalah warisan kepada para anbiya yang mesti disebarkan kepada orang lain agar supaya umat manusia menjadi orang-orang yang berilmu. Ingatlah bahwasanya insan pertama yang dicipta oleh Allah di atas muka bumi ini diberikan bekal untuk menerajui, mentadbir dan juga mengisi serta memakmurkan bumi ini adalah bekal yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah ilmu. Insan pertama tersebut adalah bapa kita semua dan bapa seluruh manusia, Nabi Adam alaihissalam. Ketika dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu tentang nama-nama secara keseluruhan. Lalu ditunjukkan di hadapan para malaikat untuk memberitahukan kepada Allah akan nama-nama tersebut. Ambiuni bi asma'i haula. Beritahukan kepada aku, kata Allah, wahai para malaikat, tentang nama-nama ciptaan Allah. Mereka para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau Allah, tiada ilmu bagi kami tentang nama-nama itu kecuali sedikit ilmu yang engkau berikan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, wahai insan yang kuberi bekal ilmu, wahai insan yang kumuliakan dengan ilmu,
Wahai insan yang terangkat darjatnya dengan ilmu, beritahukan kepada aku tentang nama-nama tersebut. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qal alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Allah berfirman, bukankah aku dah mengatakan kepada kamu wahai para malaikat, sesungguhnya aku tahu akan segala-galanya, tahu akan apa yang dinampakkan, tahu akan apa yang disembunyikan oleh kamu. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, kepada insan pertama yang diberi bekal oleh Allah dengan ilmu, yang dengan bekal ilmu manusia dibezakan daripada yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ayat ini adalah menitik beratkan tentang orang yang mempunyai, kaya dengan ilmu, apapun ilmu yang ada padanya, tidak terhad kepada ilmu agama walaupun itu yang utama. Akan tetapi berbagai bidang ilmu yang dapat melahirkan pengetahuan kepada seseorang yang untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut, kerana semua ilmu datangnya daripada yang Maha berilmu Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan dengan terang dan jelas akan kehendak azali dari Allah untuk mengangkat darjat orang-orang yang berilmu, agar supaya mereka manusia meniru, meneladani Allah di dalam memuliakan orang-orang yang berilmu, di dalam mengambil manfaat daripada orang-orang yang berilmu, dan juga rapat dengan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan sekian banyak darajat. Dibezakan oleh Allah orang-orang berilmu dengan darjat yang tinggi, dan demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengangkat di antara mereka para sahabatnya untuk diutamakan, dikedepankan dengan dasar keilmuan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, kita melihat daripada sabda Rasulullah yang sabdanya memberitahukan tentang kedudukan orang-orang yang berilmu, kedudukan pendidik, kedudukan guru. Baginda bersabda, yashfa'u yaumil qiyamati thalath, akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti 3 golongan. Yang pertama adalah al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga para syuhada. Diletakkan ulama oleh baginda Rasulullah pada peringkat yang kedua setelah para anbiya, oleh kerana kedudukan para ulama ataupun para guru berbeda satu darjat dengan para anbiya. Oleh kerana para ulama ataupun para guru mempunyai tugasan yang serupa dengan para anbiya, yaitu mengajar dan menyampaikan kebaikan seperti mana itu tugasan para nabi dan para rasul yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, meletakkan kedudukan mereka para guru dan orang-orang yang berilmu dalam derajat yang ketiga setelah Allah dan para malaikat. Diletakkan yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu, agar supaya kita sebagai hamba Allah yang mengkaji dan membaca Al-Quranul Karim melihat kepada orang-orang yang berilmu seperti dengan cara Allah melihat kepada mereka, menempatkan orang-orang yang berilmu seperti mana Allah menempatkan kepada mereka, agar supaya kita dapat mengambil pengajaran daripada Allah dan ilmu para ulama dan para guru, untuk kita dapat mengambil manfaat daripada ilmu mereka. Wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya tentang kemuliaan para guru dan para pendidik, ya bunayya jalisil ulama wazahimhum birukbataik
Fa innallaha yuhyil qalba binuril ilmi kama yuhyil arda biwabilis sama. Wahai anakku, rapatlah dengan para ulama, duduklah dengan para ulama, duduklah rapatlah dengan guru dan pendidik. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati seseorang dengan cahaya ilmu mereka, seperti mana Allah menghidupkan tanah dengan turunnya air hujan. Demikian nasihat dan wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya tentang menempatkan mereka para ulama. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedudukan para ulama dengan keilmuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim kedudukan orang yang berjasa kepada orang lain dengan keilmuannya, orang yang menaburkan manfaat kepada orang lain, walaupun yang menyebarkan manfaat itu terkadang bukan manusia, mungkin haiwan. Allah Subhanahu wa taala mengenang jasa haiwan di dalam Al-Quran yang ada hubung kait dengan manfaat yang dibawa oleh haiwan itu kepada orang lain. Siapakah yang paling berjasa kepada kita? Setelah orang tua yang melahirkan, lebih daripada guru yang mengisi hati rohani kita dengan ilmu, yang mengkayakan kita dengan pengetahuan, yang dengan ilmu yang diajarkan oleh guru dan pendidik, kita menjadi orang yang terbimbing, menjadi orang yang terpandu, menjadi orang yang dapat berjalan dan dapat mengetahui yang mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran tentang haiwan hudhud atau burung hudhud. Dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang haiwan yang mengetahui akan satu ilmu, satu pengetahuan, yang disebabkan pengetahuan burung hudhud ini, satu negara beriman kepada Allah karena sebab manfaat yang dibawa oleh burung hudhud dengan satu ilmu yang diketahui oleh burung hudhud. Apakah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman ketika menghimpunkan seluruh tenteranya. Nabi Sulaiman berkata, "Mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Aku tidak nampak hudhud. Kemana dia pergi? Kenapa tidak hadir? Aku akan hukum kepadanya dengan hukuman yang berat, atau aku akan sembelih kepadanya, atau dia datang kepada aku membawa sebab. Tak lama, wa makatha ghaira ba'id, tak lama daripada Nabi Sulaiman berkata demikian, burung hudhud datang dan berkata, "Ahattu ma lam tuhid bih, ahattu bima lam tuhid bih, waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Saya tahu perkara yang kamu tidak tahu, wahai Sulaiman. Ya Nabi Allah, saya mengetahui tentang satu pengetahuan, mengetahui akan berita yang kamu tidak tahu. Saya datang daripada negeri Sabak di Yaman dengan membawa berita yang meyakinkan. Saya mendapati di negeri itu diketuai oleh seorang perempuan yang menyembah selain Allah atau menyembah kepada matahari. Kata Nabi Sulaiman mengatakan kepada burung hudhud, "Sananzur, kami akan melihat apa yang kamu kata itu. Asadaqta am kunta minal kadhibin?" Adakah kamu benar dalam berita itu atau kamu berdusta? "Idhab bi kitabi hadha." Bawalah surat saya ini. Fa'alqihi ilaihim. Dan campakkan di tengah-tengah mereka. Thumma tawalla anhum. Lalu kemudian tinggalkan. Fanzur ma ba'da yarji'un. Kemudian tengok, dengarkan apa mereka punya perbincangan. Lepas itu beritahu kepada saya. Burung hudhud terbang balik daripada Baitul Maqdis menuju ke Yaman membawa surat Nabi Sulaiman. Dicampakkan. Lalu burung hudhud terbang menunggu di atas, mengintai, mengawasi
perbincangan yang sedang berlangsung, yang diketuai oleh ratu atau oleh seorang yang berkuasa daripada perempuan di Yaman atau di Sabah, maka burung hudhud telah mendapatkan hasil perjumpaan mereka, kembali ke Baitul Maqdis dan memberitahukan kepada Nabi Sulaiman. Ringkas cerita daripada tersebut, Ratu Balqis dan juga tentera-tenteranya beriman kepada Nabi Sulaiman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkisahkan burung hudhud di dalam Al-Qur'anul Karim dengan satu ilmu yang ada pada burung hudhud. Walaupun burung hudhud itu sudah tiada lagi dan sudah ribuan tahun antara kita dengan zaman Nabi Sulaiman, dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seekor haiwan kecil yang berjasa kepada satu negara dengan satu pengetahuan yang menjadi sebab hidayah kepada satu negara, Allah Subhanahu wa taala kisahkan akan jasa burung hudhud di dalam Al-Qur'anul Karim dengan satu ilmu. Bagaimanakah dengan kita sebagai manusia yang belajar kepada guru-guru yang mengajar kepada kita? Sejauh mana kita mengenang jasa mereka? Dan bagaimana kita mengenang akan jasa-jasa guru-guru yang sudah berjasa kepada kita? Tentunya setiap kita pernah berguru kepada orang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada guru. Di antara hormat kepada guru adalah mendoakan kepada guru yang mengajar kepada kita, menziarahi kepada guru yang mengajar kepada kita. Sayyiduna Abu Hanifah An-Nu'man berkata, saya bermula daripada wafatnya guru saya Hammad, setiap salat saya akan berdoa untuk orang tua saya dan guru saya Hammad. Setiap selepas salat beristighfar untuk kedua ini, kedua orang tuanya dan juga gurunya. Tak dilupakan jasa guru. Anak murid kepada Imam Abu Hanifah bernama Abu Yusuf berkata, saya berdoa untuk guru saya Abu Hanifah sebelum saya mendoakan kepada orang tua saya. Menghormati kepada guru, mengenang jasa baik guru, mengenang kepada orang-orang yang berjasa dengan ilmu kepada kita. Demikian beberapa contoh teladan daripada ulama-ulama pewaris kepada para anbiya yang memahami akan tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghormati kepada gurunya. Bila mana masih ada, diziarahi. Bila mana masih ada, maka diberikan apa yang termampu sebagai balas budi sesungguhnya. Jasa baik guru tidak boleh dibalas dengan uang ringgit ataupun dengan harta ataupun material. Kerana guru berjasa dengan ilmu, sementara kita tidak dapat mengambil ilmu kecuali daripada mereka. Di antara sikap membalas jasa baik guru adalah mengambil peluang dan manfaat daripada guru-guru yang masih ada untuk didatangi. Bukan hanya sekedar berziarah, bukan hanya sekedar memberi hadiah. Yang terpenting daripada mengingati jasa guru adalah mengenang tunjuk ajar mereka, melakukan apa yang disuruh oleh mereka, dan juga melazimkan diri kepada guru-guru yang masih sedia ada untuk belajar lagi dengan mereka agar supaya dapat hati dan jiwa ini kaya dengan ilmu sebelum guru-guru itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjumpai sesiapa daripada mereka untuk memberikan jawaban akan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yantanzul ilma intiza'an." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu setelah diturunkan oleh Allah. Akan tetapi ilmu itu akan hilang bidhihabil ulama, dengan perginya para guru, dengan perginya para ulama, dengan meninggalnya mereka. Hatta idza lam yabqa illa ru'usan juhalan idza su'ilu aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga bila mana mereka para guru, mereka para ulama sudah meninggal dunia, tidak tersisa lagi selain daripada mereka kecuali orang-orang yang tidak punya ilmu, yang kalau ditanya akan menjawab ikut suka, maka dia itu sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Demikian ancaman kepada orang-orang yang tidak mahu mengambil manfaat
daripada keberadaan mereka para guru dan para ulama dan menghargai akan jasa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang menghargai jasa baik guru dengan menziarahi kepada mereka, mendoakan kepada mereka dan juga meneruskan apa yang menjadi nasihat kepada mereka dan melazimkan diri untuk datang dan belajar kepada mereka. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أحد سلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم الطف بنا وعافنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح للمسلمين. اللهم ارفع القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر انواع البلاء في بلادنا خاصة في بلدان المسلمين وجهاتهم عامة. اللهم ادفع عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.